Okay, Assalamualaikum and selamat sejahtera. Welcome back to my channel. Okay, pada video kali ini, saya akan menceritakan tentang kisah-kisah seram yang berlaku di asrama. Okay, stay tuned to find out. Okay, kisah yang pertama ni diceritakan oleh Aiman yang merupakan bekas pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Tangguk Bacuk. Okay, SMKA Tangguk ni sebenarnya dibina di tapak perkuburan lama Jepun. Mengikut sejarah, kapal-kapal Jepun berlabuh di pantai Bacuk semasa mereka ingin memasuki Malaysia. Dekat tempat itulah banyak berlaku pertempuran antara pihak Jepun dengan pihak British yang menyebabkan ramai yang terkorban. Tapi banyak kubu-kubu lama yang terbiar dah dihancurkan dan terbinalah SMKA Tangguk ni. Jadi bila dah terbinanya di atas tapak perkuburan ni, macam-macam lah cerita yang didengar. Siap ada yang pernah tengok tentera Jepun berkawat. Semua ni berlaku di asrama SMKA Tangguk. Nama aku Aiman. Aku duduk asrama ni sejak dari tingkatan 1 sampailah tingkatan 4. Tapi kejadian ni berlaku semasa aku di tingkatan 2. Dom yang aku duduk ni menggunakan katil 2 tingkat dan dalam tu ada 20 orang belajar. Katil aku tingkat atas dan kawan aku Sudin kat tingkat bawah. Aku dan Sudin ni kira rapat lah juga. Dia ni jenis gila-gila dan peramah. Tapi dia suka lepak dengan budak-budak nakal. Nak dijadikan cerita, malam tu Sudin dengan kawan-kawan dia dah rancang nak lepak dekat koridor. Macam biasa, merokok. Sekolah dah kata tak boleh, yang tak boleh tu lah yang dah dicubanya. Selalu juga dia ajak aku, tapi aku tolak. Tak naklah aku terlibat dengan masalah, tapi Sudin tak pernah paksa aku. Dalam jam 12 tengah malam, Sudin dah bersiap nak keluar dom senyap-senyap. Masa tu lampu dom memang semua dah tutup. Wajib. Kalau pegawai nampak lampu terbuka, mereka akan datang periksa. Aku ingat lagi masa tu Sudin pakai t-shirt warna oranye sebab aku masih terjaga waktu dia keluar. Jadi malam tu aku dengar cerita dalam 4-5 orang jugalah yang lepak dengan Sudin. Lama juga dia orang lepak, adalah dalam setengah jam. Tak lama lepas tu, sedang dia orang asyik berborak dan layan rokok, salah seorang daripada mereka ternampak Pak Gad sedang buat rondaan. "Woi Pak Din, Pak Din!" Apa lagi, macam kera lah dia orang lari bertemparan. Bukan main laju lagi dia orang turun tangga gara-gara takut terkantoi dengan Pak Din. Dalam kekalutan berlari tu, malang tak berbau dan Sudin tersadung kat tangga. Semasa dia terjatuh, tengkuk dia terkena bucu tangga dan dia pingsan kat situ. Mungkin terkena tulang belakang kot, aku pun tak pasti. Yang pasti, Sudin koma. Memang kecoh lah satu sekolah dengan kes tu. Dan aku rasa selepas kejadian tu, kawan-kawan Sudin yang selalu lepak dengan Sudin pun insaf lah kot. Lepas tu kami terimalah berita yang menyedihkan. Sudin menghembuskan nafas terakhir selepas berapa minggu koma. Kami yang satu dom dengan dia punyalah sedih. Yalah, teman sebilik kan. Hari-hari jumpa, hari borak. Tup-tup meninggal. Tapi aku rasa kawan selepak dia lagilah menyesal. Sejak kejadian tu, peraturan asrama diperketatkan dan pegawai pun diarahkan untuk memeriksa semua sudut bangunan supaya perkara-perkara yang terjadi macam tu tak berulang lagi. Adalah seorang pegawai ni yang rapat dengan aku sebab aku selalu lepak dengan dia, selalu borak dengan dia. Kita orang panggil dia Pak Zal. Dia ni memang berani weh. Kalau dengar pengalaman-pengalaman dia waktu jadi Pak Gad ni, boleh meremang. Aku tak pastilah dah berapa lama sejak kejadian Sudin tu. Mungkin setahun kot. Pak Zah ada cerita kat aku pengalaman dia semasa cuti penggal sekolah aku ni. Pada satu malam, macam biasa, Pak Zah akan menjalankan rutin pemeriksaan harian. Dia akan buat clocking di sekitar kawasan sekolah dan asrama. Tengah dia duduk periksa tu, dia pasang ada satu lampu terpasang dekat satu dom ni. Dia pun pelik. Ada pelajar ke? Sebab kan waktu tengah cuti, mesti semua pelajar dah balik.
Kalau dia nak keluar masuk pun, kat guard tu dah tulis nama, tapi masalahnya memang tak ada orang. Lepas tu dah malas nak fikir panjang, Pak Zal pun naik tingkat atas di mana dom tu berada. Berani gila, dah lah lampu koridor pun tak terpasang. Memang gelap gelita waktu tu, hanya harapkan cahaya daripada lampu suluh je. Masa kat koridor dom tu, dia tengok dom kiri, dom kanan, semua lampu terpadam. Tapi dom kat tengah tu saja yang lampu terbuka. Dia pun cengoklah kat dalam tu. Melila-lila mata dia tengok. Tiba-tiba kat satu sudut tu, dia ternampak satu. Ai, Pak Zah pelik. Ada seorang pelajar sedang duduk di katil hujung seorang diri. Semua pelajar sepatutnya dah diarahkan pulang ke rumah masing-masing semasa cuti penggal. Macam mana boleh ada tinggal pula ni? Assalamualaikum, Dik. Buat apa seorang-seorang kat dalam ni? Adik tak balik kampung ke? Tanya Pak Zal. Tapi budak tu diam je, salam pun tak jawab. Dia hanya tunduk merenung lantai dengan pandangan yang kosong. Aku yang dengar ni pun dah serau. Ini kan tengok depan mata. Pak Zal dah mula fikir lain dah. Dia cuba sekali lagi menegur. Tapi tetap juga tiada jawapan. Sudah. Ni bukan manusia ni, saja nak kacau aku, kata Pak Zal dalam hati. Dia faham benar dengan situasi ni. Macam-macam benda dia dah lalui sepanjang bekerja sebagai Pak Gad. Tak pelik pun bagi dia. Tapi yelah, tetap membuatkan dia seram sejuk. Terkumat kamit dia membaca surah. Kalau kau bukan manusia, jangan ganggu aku. Aku cuma nak buat kerja untuk mencari rezeki yang halal, kata Pak Zal. Lepas tu dia terus tutup lampu Swiss. Bila dia suluh semula kat sudut tu, budak tu dah hilang. Cepat-cepat dia tutup lampu dan teruskan rondaan seperti biasa. Memang tebal betul semangat dia. Kalau aku, mesti dah lari lintang pukang. Lepas tu aku tanyalah Pak Zal, macam mana rupa budak tu Pak Zal? Badan dia ni macam gempal-gempal macam tu. Rupa dia tu tak pandailah Pak Zal nak terangkan. Gempal? Aku sudah mula syak sesuatu. Dia pakai baju apa Pak Zal? Ingat tak warna baju dia? Kalau tak silap aku, dia pakai t-shirt warna oranye. Spontan aku nepuk tangan. Adakah budak yang Pak Zal tu nampak sama dengan orang yang aku kenal? Dom tu tingkat berapa Pak Zal nampak budak tu duduk kat katil mana? Tingkat 2, katil hujung, katil bawah. Meremang bulu roma aku. Betul lah, dom aku memang tingkat 2. Dom kami semua dah berdeka. Katilku yang hujung dan Sudin dekat katil bawah. Tu dom saya Pak Zal, memang betul lah dia. Dia? Siapa dia, kau kenal ke? Pelajar yang Pak Zal nampak tu kawan sebilik saya, Sudin, arwah Sudin. Innalillah. Pak Zal pernah dengar tak cerita budak jatuh tangga dan koma kemudian meninggal? Pernah. Tahun lepas kan? Saya rasa dia lah orang yang Pak Zal nampak tu. Syaitan ni Aiman. Dia boleh menyerupai siapa saja. Tujuan dia nak menyesatkan manusia. Tapi kalau kita buat tak tahu dan selalu ingat pada Allah, dia tak boleh kacau punya. Ingat tu. Aku pun mengiyakannya. Ada benar juga cakap Pak Zal tu. Tapi setakat ini tak adalah aku alami apa-apa gangguan seperti tu. Tak tahulah kalau budak-budak dom aku yang terkena. Macam mana pun, Al-Fatihah lah kepada arwah Sudin. Okey, kita teruskan dengan kisah kedua. Kisah ini bermula apabila aku masuk sekolah asrama di Kampung Gajah pada tahun 2013. Masa tu aku baru tingkatan 1. Maklumlah, first time duduk asrama. Tak pernah duduk asrama, tiba-tiba kena duduk asrama. Malam tu, hari Khamis malam Jumaat. Biasalah baru masuk asrama, perangai budak-budak tu tak hilang lagi. Baru naap katakan. Malam tu, lepas habis kelas malam, kita orang semua nak dom lah, nak tidur. Tapi tak boleh tidur sebab sini semua datang lepak dalam dom. Baru je nak lelakkan mata, nampak seorang sini ni bawa masuk kain putih. Rupanya dia orang nak buat projek. Macam nak acah-acah jadi pocong tu lah. Aku dengan perasaan bangganya duduk sekali lah tengok dia orang buat. Maklumlah, first time tengok. Dia orang siap-siap saja buat pocong tu, terus turun bawah. Kononnya nak takutkan pelajar perempuan. Blok perempuan pula berhadapan dengan blok lelaki. Kebetulan pula masa tu ada seorang pelajar yang lalu. Apa lagi, dia orang pun go on lah dengan projek tu. Menjerit budak perempuan tu.
Balik-balik dorm tu, kita orang gelak tak bahak. Esoknya, budak perempuan kelas aku tanya aku, semalam korang dapat pocong ke? Aku cakap dekat dia, ada, geng sini yang buat. Lepas tu dia tanya lagi, 3 pocong? Aku terkejut bila dia cakap macam tu. Aku kata kat dia, mana ada, dia orang buat 1 je lah malam tu. Budak perempuan tu dah takut dan cakap, serius weh, aku nampak ada 3 pocong semalam. Dekat tangga 1, dekat koridor bawah 1, dengan kat depan tandas besar 1. Aku lagi takut dia buatnya. Kalau dekat tangga tu betul lah. Sebab semalam memang dia orang buat dekat tangga. Kalau dekat koridor bawah dengan depan tandas tu agak mustahil. Sebab pagar berkunci. Tanda besar dekat koridor bawah, mustahil yang ada yang turun bawah sebab kunci pagar hanya pada kat guard saja. Balik je dari sekolah, aku jumpa dengan seorang sini yang join aku buat pocong malam tu. Aku cerita semua kat kawan aku, apa yang kawan aku cerita dekat dia. Dia terkejut bila aku cerita pasal 3 pocong tu. Dia pun cerita dekat sini lain. Ada yang percaya, ada yang tak percaya. Malam tu lepas makan malam, aku pun naiklah nak tidur. Aku tak ingat lah dah pukul berapa dah. Aku nampak kelibat hitam keluar daripada bilik. Aku dengan rasa takutnya tengok kelibat hitam tu. Rupa-rupanya sini aku. Tiba-tiba sini aku menjerit. Aku pergi kat dia, aku tanya kenapa. Dia suruh aku tengok kat depan blok perempuan. Aku nampak ada 3 pocong kat depan blok perempuan. Aku dengan sini aku, apa lagi, lari masuk dorm, selimut satu badan dan pejam mata. Lepas kejadian tu, tak ada siapa dah berani buat pocong. Okey, kisah yang last sekali. Okey, kisah ni masa aku tingkatan 2. Baru nak rajin sikit. Tapi itulah, aku ni suka buat kerja last minute. Orang dah tidur baru nak buat kerja sekolah. Satu malam tu, aku memang banyak kerja sekolah sampai tak sempat nak siapkan petang tadi. So, aku buatlah tengah malam. Tengah malam, buat kerja seorang-seorang ni seram juga. Tapi jiwa tengah kental masa tu. Aku pun buatlah kat bilik study. Maklumlah tak boleh buat kat dorm sebab nanti kacau budak lain tidur pula. Tengah feeling-feeling buat kerja, tiba-tiba aku dengar ada suara mengilai. Buat apa tu? Aku pun tak fikir panjang lah masa tu. Aku kemas-kemas meja dengan alat tulis aku masuk dorm. Sampai je kat dorm, aku letak semua barangku dengan beg kat atas katil, terus tidur, baring. Suara mengilai tu makin lama makin kuat. Aku selimut tutup mata. Katil aku nombor 4 dari kiri. Dalam dorm tu ada 12 orang. Tiba-tiba aku terdengar. Katil 1 dah tidur. Katil 2 dah tidur. Katil 3 dah tidur. Katil 4 pura-pura tidur. Aku lagi takut bila dengar suara macam tu. Duk mengkira-kira macam tu. Aku cubalah beranikan diri sebab aku nak tahu suara siapa tu. Aku selak selimut sikit-sikit. Aku tengok sekeliling tak ada apa-apa. Bila aku pandang atas almari, aku terkejut bila aku ternampak kelibat nenek kebayan atas almari tu. Aku pejam mata dan terus tidur. Okey, sampai kat sini sajalah kisah-kisah seram asrama dalam video kali ini. Okey, terima kasih kerana menonton dan tolong subscribe. Okey, terima kasih. Bye.